Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk video kali ni dia macam clickbait sikit. Sajalah sekali-sekala saya nak memeriahkan keadaan kan. Okey, jadi anda jangan salah faham. Dalam video ni kita bukan nak bergaduh ataupun nak menghentam sesiapa. Saya cuma nak menjelaskan beberapa perkara untuk nak elakkan salah faham dan juga nak memperbetulkan beberapa kesilapan kecil. Okey, jadi cerita dia macam ni. Semalam pada 21 Disember 2022, hebohlah tentang Menteri Komunikasi dan Digital kita mengumumkan pakej pelan perpaduan. Jadi berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, pakej perpaduan ni adalah satu pakej yang lebih baik daripada pakej remaja yang ditawarkan sebelum ni. Okey, jadi salah satu kelebihan pakej perpaduan ni adalah kumpulan sasar dia tu lebih besar lagi. Maksudnya lebih ramai orang yang dapat manfaat. Kalau pakej yang sebelum ni, yang pakej remaja tu, dia hanya tertumpu kepada remaja dan juga pelajar. Jadi pakej perpaduan ni dia diperluaskan juga kepada golongan belia yang bawah 30 tahun, lepas tu untuk kumpulan B40, orang kurang upaya, warga emas, veteran dan sebagainya. Jadi ramailah yang dapat kebaikan daripada pakej tu. Jadi apa yang ditawarkan melalui pakej perpaduan ni adalah pelan prabaya ataupun pelan tu prepaid lah. Dia punya harga tu adalah RM30 sahaja dan boleh digunakan selama 6 bulan. Jadi maksudnya anda bayar RM30 sekali bayar, boleh pakai sampai 6 bulan. Lepas tu jumlah kota data yang diberikan adalah sebanyak 30GB. Maksudnya kita boleh pakailah 30GB itu dalam tempoh 6 bulan tu. Okey, tapi kelajuan internet yang kita boleh dapat melalui pelan ni hanyalah pada 3 megabit per second sahaja. Maksudnya dia tak akan pergi lebih tinggi lagi daripada tu. Jadi itulah dia. Apabila saya dengar tentang perkara tu, maka saya pun persoalkanlah banyak benda juga. Dan salah satu benda adalah kenapa kelajuan internet akses tu hanya ditetapkan pada 3 megabit per second sahaja. Itu satu cerita kan. Okey, jadi apa yang akan berlaku pada kota data anda tu lepas habis semua tu, itu kita tak tahu lagi. Sebab buat masa ni, kita masih belum ada maklumat rasmi daripada telco-telco. Apa yang kita ada hanyalah maklumat umum oleh kerajaan sahaja. Okey, sekarang berbalik semula kepada cerita 3 megabit per second tu. Maka ramailah orang yang mempersoalkan perkara tersebut. Dan macam saya kata tadi, termasuklah saya. Okey, lepas bila dah ramai sangat orang duk cakap tu, maka Menteri Komunikasi kita, YB Fahmi Fadzil pun memuat naiklah satu posting tentang isu 3 megabit per second ni. Jadi pada posting beliau tu dia ada tulis satu benda kat atas tu kan, dia buat dalam inverted comma tu, dia kata, alah 3 megabit per second je, bukankah kita ada jendela? Jadi sebenarnya ayat tu saya faham lah. Kenyataan tu dia merujuk kepada orang-orang yang macam saya ni yang mempersoalkan kenapa kelajuan internet ditetapkan mengikut 3 megabit per second tu. Kenapa dia tak nak ikut kelajuan yang dah ditetapkan oleh jendela yang mana kelajuan 4G itu adalah pada 35 megabit per second. Itulah dia. Okey, kemudian beliau juga tulislah dekat bawah tu. Dia kata, biar fakta berbicara. Jadi dalam masa yang sama, beliau juga memuat naik satu gambar yang menunjukkan perbezaan pakej lama berbanding dengan pakej baru. Jadi melalui gambar tu, ditunjukkan kepada kita yang pakej perpaduan ni adalah 3 kali ganda lebih laju dan jimat 50%. Itu dia, sempoi. Jadi melalui posting tersebut juga, YB Fahmi Fadzil kata, biar fakta berbicara kan. Maka disebabkan itu, saya hasilkanlah video ni untuk nak membolehkan fakta-fakta berbicara. Dalam bahagian pertama ni, saya nak perjelaskan dahulu semua maklumat-maklumat yang ada. Jadi berdasarkan kenyataan Kementerian Komunikasi dan Multimedia ataupun sekarang ni kita tahu dia sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital kan. Pakej perpaduan ni adalah pakej remaja yang mana saya boleh katakan dinaik taraf. Jadi sebenarnya pakej remaja ni benda apa? Jadi berdasarkan maklumat di portal rasmi Kementerian Komunikasi dan Digital, pakej remaja ni nama dia sebenarnya adalah Pakej Remaja Keluarga Malaysia. Dan lepas tu menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pula, apa yang ditawarkan oleh pakej remaja ni adalah harga dia tu, harga pelan tu kan adalah RM30. Lepas tu, pelan tu boleh dipakai selama 3 bulan. Dan jumlah kota data yang diberikan tu adalah sebanyak 20GB. Itu information dia kau. Jadi sekarang ni, kita rujuk balik gambar yang telah dimuat naik pada profil Facebook YB Fahmi Fadzil. Okey, kita nampaklah perbandingan ni.
Jadi kita tengok dekat sini satu persatu. Harga yang kita perlu bayar sebulan adalah RM10. Sebab apa? Sebab RM30 kalau bahagi 3 bulan, maka dapatlah RM10 sebulan untuk yang package lama tu ataupun package remaja tu lah kan. Lepas tu kalau untuk yang package baru ni, package perpaduan ni, kita bayar RM5 saja sebulan. Sebab RM30 bahagi 6 bulan, maka dapatlah RM5 sebulan. Okey, kemudian tempoh sah package lama tu adalah selama 3 bulan. Untuk package yang baru ni pula adalah 6 bulan. Dia lebih 3 bulan kan. Lepas tu dia tulis dekat situ kelajuan. Jadi ini yang saya nak pertikaikan. Dekat mana yang dinyatakan package remaja ataupun package lama tu, kelajuan internet dia tu dihadkan pada 1 megabit per second. Saya cari dekat semua tempat. Saya baca berkali-kali dokumen soalan-soalan lazim yang dikeluarkan oleh pihak SKMM tentang pakej remaja keluarga Malaysia. Tak ada dinyatakan langsung yang kelajuan internet itu dihadkan pada 1 megabit per second. Saya cari dekat website Kementerian Komunikasi. Juga tidak ada dinyatakan had 1 megabit per second tu. Saya cari dekat berita. Saya Google merata. Juga tidak dinyatakan tentang 1 megabit per second tu. Malah saya pergi baca FAQ dan juga Terms and Condition bagi setiap telco yang menawarkan pakej remaja tu. Tak ada satu pun yang cakap kelajuan rangkaian untuk pakej tu dihadkan pada 1 megabit per second. Tak ada. Jadi saya heran, mana datangnya 1 megabit per second tu? Apa yang lebih menghairankan saya adalah kenapa dalam kenyataan media tentang pakej perpaduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi, mereka tak tulis pasal pemberian 1 GB data secara harian oleh pakej remaja tu ataupun pakej yang lama tu. Jadi untuk pengetahuan anda, pakej remaja tu kan, dia bagi dekat anda kuota sebanyak 20 GB. Yang tu kita boleh pakai selama 3 bulan. Lepas tu kan, selain daripada itu, pakej remaja tu juga dia berikan anda data bonus sebanyak 1 GB setiap hari selama 3 bulan tu. Jadi anda boleh tuntut 1 GB kuota data tu pada setiap hari. Habis hari ni, besok tuntut 1 lagi. Maka kalau kita kira betul-betul pakej remaja tu akan berikan anda data tambahan sebanyak 90 GB. Banyak kan? 90 GB ni untuk tempoh 3 bulan. Jadi secara keseluruhannya, anda akan dapat data sebanyak 110 GB dalam tempoh 3 bulan tu. Bukan 20 GB. Jadi maklumat ni tidak dinyatakan dalam gambar yang ada dekat Facebook YB Fahmi Fazil tu. Jadi saya terfikir juga, adakah mereka ni tersalah faham? Kok dia tengok kuota harian yang 1 GB bonus tu, mereka ingat nampak macam 1 megabit per second kan? Takut silap baca 1 GB tu kan? Okey. Tapi apa pun, berdasarkan maklumat yang lebih tepat ni, maka fakta yang ditunjukkan dalam gambar ni adalah tidak berapa tepat. Itulah dia. Maka disebabkan itu, saya telah hasilkan satu jadual baru. Okey, dalam bahagian ni kita akan bandingkan pakej remaja keluarga Malaysia dengan pelan data perpaduan. Jadi pertama sekali, kedua-dua pelan ni adalah pelan prabayar ataupun prepaid. Lepas tu harga kedua-dua pelan ni adalah RM30. Tempoh sah untuk pelan remaja adalah 3 bulan, manakala tempoh sah untuk pelan perpaduan 6 bulan. Dia lebih 3 bulan. Jadi sekarang ni kita boleh kira lah harga pelan tu pada setiap bulan. Untuk pakej remaja tu harga dia adalah RM10 sebulan sebab 30 bahagi dengan 3. Untuk yang pakej perpaduan tu pula harga sebulan adalah RM5 sebab 30 bahagi dengan 6 bulan. Tu dia. Dari segi kelajuan penghantaran data, untuk pakej remaja keluarga Malaysia tidak ada sebarang had kelajuan yang ditetapkan secara rasmi. Malah maklumat tu tak ada pun. Jadi disebabkan itu, secara teorinya kelajuan pelan tu adalah high speed internet. Maka kalau high speed internet, itu terpulanglah. Nak jadi laju pun boleh, nak jadi lambat pun boleh. Nak dapat 1 megabit per second pun boleh, nak dapat 100 megabit per second pun boleh, nak dapat 200 megabit per second melalui 4G pun boleh. Tak ada masalah. High speed internet katakan. Okey, tapi untuk pelan perpaduan tu pula, kelajuan rangkaian maksima dia adalah 3 megabit per second sahaja. Itu memang had yang dah ditetapkan. Tak boleh buat apa dah. Alright.
Kemudian, untuk kota data pula nah. Kota data asas bagi pelan remaja tu adalah 20 GB. Manakala untuk yang pelan perpaduan tu adalah 30 GB. Jadi kalau saya bahagikanlah kota data tu secara sama rata untuk tempoh sah pelan-pelan semua tu, maka untuk pakej remaja tu kan, secara umumnya kita akan dapat dalam lebih kurang 6.667 GB setiap bulan. Manakala untuk pelan perpaduan tu pula, kita hanya akan dapat 5 GB sahaja setiap bulan. Okey, ni tapi kalau saya bahagikan secara sama rata lah. Tapi kalau anda nak pakai terus 30 GB dalam hari pertama tu boleh ya, tak ada masalah pun. Itu kalau saya bahagikan sama rata nah. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi kategori yang tidak ditunjukkan sebelum ni, iaitu kota data tambahan. Untuk pakej remaja tu, anda akan dapat sehingga 90 GB data untuk tempoh 3 bulan tu. Tapi untuk pelan perpaduan tu, tidak ada sebarang kota data tambahan. Jadi sekarang ni kan, berdasarkan maklumat ni, maka kita boleh lihat bahawa melalui pakej remaja Malaysia ni kan, anda akan boleh dapat sampai 110 GB data selama 3 bulan. Tapi, kalau dengan pakej perpaduan tu, anda hanya akan dapat 30 GB data sahaja selama 6 bulan. Data dia kurang dekat 3 kali ganda lebih tau, yang pakej baru tu. Okey, lepas tu kan, bila kita dah tahu jumlah data keseluruhan tu, maka kita bolehlah kira harga bagi setiap gigabyte data tu. Ni yang sampel ni. Okey, jadi untuk pakej remaja keluarga Malaysia, harga bagi setiap gigabyte data tu adalah dalam 27 sen lebih kurang macam tu. 27 sen tau. Tapi untuk yang pelan data perpaduan tu pula, harga bagi setiap gigabyte data dia adalah RM1. Jadi pelan perpaduan tu adalah 4 kali ganda lebih mahal daripada pelan remaja tu. Tu dia. Maka disebabkan itu, berdasarkan maklumat ini, maka kita boleh rumuskan bahawa jumlah data yang diberikan adalah 4 kali ganda kurang berbanding dengan pelan lama, dan harga bagi setiap gigabyte data tu adalah 4 kali ganda lagi mahal daripada pelan sebelumnya. Okey. Jadi kelebihan pelan data perpaduan ni hanyalah daripada segi tempoh sah dia tu. Sebab kita boleh pakai lama sikit lah, kita boleh pakai lebih 3 bulan. Dan dia juga boleh digunakan oleh lebih ramai orang. Kan kumpulan sasa dia kan lagi besar kan. Tapi daripada segi pelan internet tu sendiri, dia kalah lah dengan pakej remaja keluarga Malaysia. Okey, sana. Tapi sebelum tu, saya kena maklumkan juga dekat sini nah. Data tambahan yang 90 GB untuk pelan remaja tu kan, dia diberikan hanya untuk kegunaan aktiviti produktiviti. Maksudnya kalau anda nak guna untuk belajar semua boleh. Tapi kalau nak guna untuk nak buat social media ke, nak tengok movie ke apa, ke dengar lagu, tak boleh. Itu anda kena tahu. Okey, jadi itulah dia fakta yang berbicara. Jadi apabila saya buat jadual yang anda nampak tadi tu, maka saya pun persoalkanlah banyak-banyak benda. Dan antara yang paling saya persoalkan adalah yang tentang 3 megabit per second tu lah. Kenapa ditetapkan pada pelan data perpaduan tu? Saya duk fikir tau, apakah signifikannya 3 megabit per second tu? Patutnya kalau nak ikutkan, biar pi je lah, tak payah nak tetapkan apa. Kalau benda tu digunakan dekat tempat 4G yang laju, maka lajulah dia. Kalau dia pakai kat tempat 4G yang tak berapa nak laju, tak berapa nak laju lah dia kan. Jadi, untuk apa yang kita nak tetapkan kelajuan dia? Biar ikut keupayaan rangkaian tu lah. Saya duk terfikir macam tu tau. Dan kalau nak ditetapkan jugalah, kalau betul lah nak letak had sekalipun, boleh je nak bagi lebih daripada 3 megabit per second. Nak bagi 6 megabit per second pun boleh. Nak bagi 10 megabit per second pun boleh. Kenapa 3 kan? Dekat mana datangnya nombor 3 tu? Okey. Saya persoal ni sebab saya kata, kan dalam pelan jendela, kerajaan cakap kelajuan rangkaian 4G adalah pada 35 megabit per second. Maka kalau nak ikutkan, boleh je mereka nak bagi sampai 35 megabit per second. Tak ada isu pun. Okey, Sat. Tadi saya sebut jendela kan? Ni satu benda yang saya nak kena tekankan dekat sini. Saya duk sebut jendela dalam posting saya, dalam video-video saya, bukan sebab saya ni macai mana-mana pihak. Saya sebut jendela sebab jendela itu adalah inisiatif kerajaan. Jadi, kalau kerajaan sekarang sudah tidak iktiraf jendela, maka saya tak akan sebutlah. Tu dia. Boleh kan? Okey,
Jadi dalam video ni, saya pun tak nak persoalkan sangatlah sama ada 3 megabit per second punya internet connectivity tu berguna ataupun tidak. Okey, sebab pada saya, kalau nak ikutkan secara teorinya kan, kelajuan internet pada 3 megabit per second yang stabil, okey, yang penting ni perkataan dia, yang stabil, boleh saja digunakan. Tak ada isu apa pun, nak pakai-pakai je lah. Tapi sebenarnya, menurut apa yang saya rasa lah, sepatutnya apa yang dibuat oleh pihak kerajaan adalah memastikan kelajuan internet asas ataupun basic internet tu, dia punya kelajuan tu dinaikkan. Sebab kalau kita tengok dekat FAQ dan juga terms and condition telco-telco ni kan, lepas kita dah bagi habis kuota data tu kan, kelajuan internet kita tu akan diturunkan kepada kelajuan internet asas. Okay, internet asas tu apa dia? Itulah benda yang kita nampak 64 kilobit per second dah, yang 512 kilobit per second. Itulah dia. Jadi benda itulah yang sepatutnya kerajaan ubah. Malah dalam pelan remaja dulu pun dia kata kalau dah habis pakai data tu dia bagi pakai internet free pada kelajuan internet asas. Setengah telco 64 kilobit per second, setengah telco 512. Benda tu yang sepatutnya kita kena ubah tau. Cerita dia macam ni noh. 64 kilobit per second dan 512 kilobit per second nak buat apa sekarang ni? Nak buka apa benda sekarang ni pun susah tau dengan kelajuan macam tu. Sepatutnya kerajaan naikkan kelajuan internet asas tu. Kerajaan boleh je minta telco untuk nak naikkan kelajuan internet asas tu daripada 64 ataupun 512 tu kepada 3 megabit per second yang duk sebut tu. Boleh je, tak ada masalah. Yang tu lagi baik. Okey, kalau nak ikutkan kan. Kalau tak mau bagilah sampai 3 megabit per second sekalipun, kalau kerajaan naikkan kelajuan internet asas tu sampai 1 megabit per second sekalipun, ramai dah orang dekat negara kita ni akan berterima kasih kepada kerajaan. Memanglah kalau anda dengar 1 megabit per second 2023 apa ni tak laju pun. Dia bukan isu laju tak laju. Kalau kuota data kita tu dah habis, dengan 1 megabit per second tu kita masih boleh lagi nak gunakan smartphone kita tu untuk kegunaan yang munasabah. Kalau bagi 64 kilobit per second, tak payah dia buat apalah, baik tutup je lah telefon tu. Itu sebenarnya yang kita minta. Buang semua FUP 51264. Apa benda merepek semua tu tak boleh nak pakai dah sekarang ni. Itu yang penting sebenarnya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbandingan antara pakej remaja keluarga Malaysia dan juga pelan data perpaduan. Jadi saya harap melalui video ni jelaslah isu-isu tentang 3 megabit per second yang saya bangkitkan sebelum ni. Dan saya rasa cukuplah isu 3 megabit per second tu sampai setakat ni sahaja. Okey, lagi satu benda yang penting saya nak cakap dekat sini lah. Sekiranya ada sebarang maklumat yang salah dalam video ni, tolong beritahu dekat saya. InsyaAllah saya akan perbetulkan bahagian-bahagian yang salah tu. Okey, dan apa yang lebih penting adalah sekiranya ada mana-mana bahagian dalam video ni yang menyinggung perasaan sesiapa, saya dengan ikhlas mohon maaf. Okey, sekejap. Sebelum saya akhirkan video ni kan, ni saya nak sampaikan satu benda dekat sini lah. Ini adalah nasihat ikhlas saya kepada kita semua lah. Saya rujuk pada kita semua senang. Kalau kita nak tegur kerajaan, ataupun kita nak tegur kementerian, ataupun kita nak tegur menteri tu sendiri kan, berpada-padalah dalam nak menegur tu. Nak tegur tak ada masalah. Nak peli-peli manja semua tu, ika okey lagi lah. Tapi jangan sampai menghina. Ini isu yang saya nampak lah. Yang berhormat Fahmi Fadzil tu, dia baru saja menjadi Menteri Komunikasi. Bagi peluang dekat dia. Kalau dia bukan pakar dalam bidang telekomunikasi apa semua sekalipun, itu tak menjadi isu. Jadi janganlah cakap yang beliau ni tak layak jadi menteri lah. Jangan duk kata yang dia ni bodoh lah, bengap lah apalah. Jangan kata macam tu. Tak elok lah. Adakah anda suka kalau orang tulis dekat anda, cakap dekat anda direct dan kata, anda ni bodoh? Suka tak kan? Tak suka kan? Dia tu pun manusia. Dia ada hati, ada perasaan. Kalau kita nak tegur, kita tegur ikut topik yang kita tengah duk bincangkan tu. Tak payah nak maki hamun semua tu. Tak perlu. Sebab saya nampak benda ni banyak terjadi. Ada setengah komen tu saya delete buang. Pada saya kan, bagilah peluang pada beliau untuk nak maju ke depan. Sebab tu kita selalu duk bagi teguran. Kita selalu duk bagi cadangan. Kita selalu duk bagi nasihat dekat dia. Sebab kita nak tengok dia jadi Menteri Komunikasi yang baik. Bukan nak suruh dia pergi berhenti apa kan. Okey, saya cakap ni bukan saya nak pergi backup dia ke apa ke. Cuma saya nampak lah, bila jadi isu sikit je, terus bantai dia macam apa-apa. Duk bantai benda-benda yang tak berkaitan dengan isu tau. Kita menegur sebab kita sayangkan negara ni. Ingat ayat yang saya kata ni. Kita tegur sebab kita sayangkan negara ni.
Itu tujuan kita. Kita tegur bukan sebab nak hentam dia, nak kutuk dia, nak peli dia, bukan macam tu. Kita bukan nak merendahkan dia. Dia nak perbetulkan masalah tu. Kita nak dia nampak masalah tu dan dia perbetulkan. Itu tujuan kita. Ingatlah, tujuan tu penting. Okey. Saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.